bukan Allah, maka makhluk yang terhasil itu ialah maf'ul, yang dibuat, yang dicipta, yang dibentuk. Nampak tak? Bezalah antara makhluk dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat Allah bukan makhluk. Walaupun Imam Bukhari bila dia tulis panjang ni tuan-tuan, dia sebenarnya mengisyaratkan kepada permasalahan af'al ikhtiyariyah, iaitu kita dah sebut sebelum ni, iaitu berkaitan dengan sifat fa'il Allah SWT. Kalau geng-geng Maturidiyah, dia akan kembalikan semua ini kepada sifat takwin. Semuanya kembali kepada sifat takwin, iaitu mencipta, yang mana adalah sifat qadimah azaliyah, sifat azali yang bukan makhluk. Kemudian daripada sifat takwin itulah berlaku memberi rezeki, menghidup, memati dan seumpamanya. Adapun Asy'ariyah dia akan kembalikan kepada sifat qudrat dan juga iradat. Sebab kalau sekejap menghidup, kemudian mematikan, kemudian mematikan lagi, kemudian mentadbir, mengurus pada dia, nampak benda itu macam perbuatan makhluk. Sekejap buat, sekejap tak buat. Nampak tak? Hari ni turun hujan, esok lama, lepas tu lusa pula baru turun hujan, sebagai contoh. Minggu depan baru turun hujan. Jadi benda tu dia kata perbuatan yang berubah-ubah ni, sekejap buat, sekejap tak buat, sekejap ada, sekejap tak ada ni, dia kata perbuatan makhluk. Kan makhluk kan berubah-ubah. Jadi perbuatan macam ni tidak boleh ada pada zat yang mana bersifat qadim, yang tidak berubah-ubah. Jadi zat yang mana boleh menerima sifat berubah-ubah, dia juga adalah baru. Jadi mustahil Allah baru. Kita, jenis kita senang je, sebab ini adalah af'al ikhtiyariyah, perbuatan-perbuatan yang Allah buat berdasarkan kehendak dia. Masa dia nak buat, dia buat. Masa dia tak nak buat, dia tak nak buat. Nampak tak? Kita sabitkan semua sifat ini. Walaupun kita dah bagi tahu semalam bahawasanya kita bincang secara falsafah, benda ni panjang lebar. Penyudahnya, semua orang beriman Allah menghidup, Allah memati, Allah memberi rezeki, Allah mentadbir, Allah mengurus. Betul tak tuan-tuan? Wallahu a'lam bis-shawab. Wa bihi qala haddatsana Sa'id ibn Abi Maryam qala akhbarana Muhammad ibn Ja'far qala akhbarani Syarik ibn Abdullah ibn Abi Namir an Quraib an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala bittu fi baiti Maimunah laylatan wan nabiy sallallahu alaihi wasallam 'indaha la anzura kayfa salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم راقد فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض panjang ni, إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Panjang, pendek itu. ثم قام فتوضأ واستنى ثم صلى 11 ركعة ثم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين ثم خرج فصلى للناس الصبح. Jadi tuan-tuan, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hadis ni berlalu banyak kali dah dalam sepanjang Sahih Bukhari. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dia kata, aku tidur di rumah Maimunah. Maimunah ni isteri Nabi, makcik kepada Ibn Abbas. Nampak tak? Aku tidur di rumah Maimunah, iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, makcik kepada Ibn Abbas, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada satu malam. Pada waktu tersebut ialah giliran Nabi di rumah Maimunah. Dia dalam Kitabul Ilm ataupun dalam syarah-syarah, ulama kata Ibn Abbas ni dia sangat kuat menuntut ilmu. Jadi kalaulah dia hanya berpada dengan ilmu yang di luar rumah Nabi, betul tak? Jadi dia tak ada lebih berbanding dengan orang lain. Cuma dia ada satu kelebihan Ibn Abbas, sebab salah seorang isteri Nabi lah makcik dia. Nampak tak? Bila makcik dia, so dia pergi jumpa dengan makcik dia, minta izin supaya jadi orang tengah, minta izin dengan Nabi untuk Abdullah bin Abbas datang tidur di rumah Nabi SAW. Dan rumah Nabi sempit ya tuan-tuan. Dalam riwayat kata Nabi SAW izinkanlah. Ibn Abbas pun budak kecil lagi. Sebab masa Nabi SAW meninggal, Ibn Abbas ni rasa dalam umur dalam berapa belas je, belah-belah je, tak silap saya 13, 14 lebih kurang gitu je, tak silap saya lah. Jadi tuan-tuan, satu kain dihampa, Abdullah, Nabi SAW dan isteri tidur, kepala katakanlah kepala ke sana, kaki ke sini. Abdullah bin Abbas dia tidur di bahagian kaki ni secara melintang lah pula. Sempit je rumah Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, tujuan Ibn Abbas dia kata li'anzura kaifa salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi solat.
pada waktu malam. Sungguhnya dia untuk mencari ilmu. Dan dia bukan satu orang yang mana hak ni ustaz-ustaz kita selalu pesan juga. Kita kadang-kadang ni, kita ni minat cari ilmu, tapi adab dengan guru tak jaga, khidmat pada guru tak buat. Nampak tak? Ibnu Abbas, dia sediakan tuan-tuan air untuk Nabi beristinja, Nabi ambil wudu dan seumpamanya. Saya pernah dengar cerita Maulana Husain Ahmad Madani rahmatullahi alaih dengan Syekhul Hind Maulana Mahmud Al-Hasan, apabila mereka dibuang ke Cyprus pada zaman penjajahan British dulu, di penjara di Malta. Jadi mereka duduk dalam penjara sebab mereka ni antara yang mana menentang penjajahan British. Jadi pada waktu malam, kan kawasan sejuk. Dulu bukan macam Cyprus hari ni. Cyprus hari ni pun tuan-tuan, kalau kita, saya tak pernah sampai lah, bila kita lalu ikut atas, kita nampak kawasan yang tak ada apa pun. Tapi bila duduk dalam penjara, waktu sejuk, dulu mana ada heater, mana ada pemanas. Jadi memanglah air disediakan apa semua. Jadi si anak murid ni, dia sanggup tak tidur malam, dia peluk bejana tu supaya bejana tu, air di dalam bejana tu menjadi sedikit warm lah. Maksud tidak sejuk gila-gila, supaya apa, bila ustaz dia bangun nanti, senang untuk ustaz dia berwuduk dalam keadaan tidak sejuk. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia sediakan benda ni. Dan bila Nabi tengok kesungguhan dia, khidmat yang dia buat, Nabi SAW doa, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, bagilah kefahaman agama kepada dia dan ajarlah dia ta'wil. Ta'wil ni bukan ta'wil yang dalam ilmu kalam ni. Ta'wil di sini adalah dengan maksud tafsir. Nampak tak tuan-tuan? So, dia kata apa? Li'anzura kaifa salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Habrul ummah Ibn Abbas ni antara ulama di kalangan sahabat. Walaupun dia ni kecil, Nabi SAW mati dalam keadaan dia kecil. Dia bermain dengan kawan-kawan dia, bukanlah dia main, dia tak pergi bermain dengan kawan-kawan dia, dia nak menuntut ilmu. Jadi kawan-kawan dia tak berapa faham. Dia kata, kau boleh jadi apa? Sahabat-sahabat besar dia. Ibnu Abbas melihat masa depan. Sahabat-sahabat pasti akan mati, yang besar-besar ni, betul tak? Jadi dia mengaji, dia pergi ke setiap rumah Muhajirin dan Ansar, riwayatkan hadis-hadis Nabi SAW, ilmu yang mereka dengar daripada Nabi. Sehinggalah bila sahabat-sahabat besar meninggal, Ibnu Abbas menjadi rujukan, digelar sebagai habru hadhil ummah, iaitu satu orang pendeta bagi umat ini. Bukan pendeta Yahudi Nasrani itu, maksud satu orang yang sangat alim di kalangan para sahabat. Kesungguhan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Jadi tuan-tuan, kawan-kawan dia kata, oh, ini rupanya hasil daripada apa Ibnu Abbas buat. Sekarang kita jadi apa? Ibnu Abbas tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, selepas salat Isyak, Nabi SAW bersembang sedikit dengan keluarga baginda, mungkin dengan isteri, bersembang sikit. Kemudian Nabi tak suka tidur, Nabi tak suka berjaga selepas Isyak kan. Ada bab yang mana Nabi tak suka untuk berjaga malam selepas salat Isyak, kecuali dalam bab ilmu. Jadi ni senang ceritanya, bersembang benda yang baik-baik, bagus lah. Maksudnya tanya khabar, dah ambil hati, beli perasaan. Kalau bahasa moden hari ni lah, dah sepanjang hari dah duduk kat luar rumah dah lah giliran mungkin dalam sebulan 3 kali je giliran. Nabi SAW meninggal, ada 9 orang isteri, betul tak? Jadi kalau bagi 30 bagi dengan 9, berapa tuan-tuan? Lebih kurang 3 hari. Jadi kemudian Nabi SAW tidur. Apabila tibanya 1/3 malam yang akhir, ataupun Ibn Abbas kata sebahagian daripada waktu malam, Nabi SAW bangun. Kemudian Nabi SAW melihat ke langit, dan Nabi baca, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan perbezaan, orang kata peredaran siang dan malam adalah tanda-tanda ayat yang menunjukkan kepada keesaan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat tanda bagi siapa tuan-tuan? Bagi orang yang mana mempunyai hati, orang yang mana mempunyai akal fikiran, yang ingin berfikir. Kemudian baginda Nabi SAW bangun. Kemudian Nabi SAW berwuduk dan Nabi SAW bersiwak. Istanna di sini dengan maksud istaka, iaitu bersiwak. Kemudian Nabi SAW telah solat sebanyak 11 rakaat. Kemudian
Bilal azan, kemudian Nabi SAW sembahyang 2 rakaat lepas sebelum subuh tu. Kemudian Nabi SAW keluar untuk menunaikan solat subuh secara berjemaah dengan para sahabat. Jadi hadis ini, sebab dalam ni ada baca ayat Quran tu kan, inna fi khalqis samawati wal ard. Khalq tu ialah penciptaan. Khalq tu ialah perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu bukan makhluk. Yang dicipta itu makhluk. Nampak tak tuan-tuan? Bab walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin. Dan bab firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah nak terjemah macam mana? Sabaqat ni telah mendahului. Maksudnya telah kami putuskan bahawasanya kalimatuna telah macam mana nak terjemah tuan-tuan? Telah terdahulu ataupun telah, saya nak terjemah, tak nak terjemah harfiah, telah sabit keputusan kami, iaitu kalimah kami. Kalimah kami ni apa? Keputusan kami bahawasanya hamba-hamba kami ni pasti akan dibantu dan akan dibantu dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini terjemah dia, dan demi sesungguhnya telah ada semenjak dahulu lagi. Itu yang saya nak cuba sampaikan. Sabaqat ni mendahului, tetapi maksud dia sebenarnya ialah kami telah buat keputusan bahawasanya kami akan menolong hamba-hamba kami. Sini dia kata, dan demi sesungguhnya telah ada semenjak dahulu lagi ketetapan kami bagi hamba-hamba kami yang diutus menjadi rasul. Jadi kalimah yang disebut di dalam ayat ini, walaqad sabaqat kalimatuna, telah tetap keputusan kalimah kami, iaitu merujuk kepada ayat Al-Quran, innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Sesungguhnya utusan-utusan kami, rasul-rasul kami, mereka lah yang akan mendapat pertolongan, mereka lah yang akan mendapat kemenangan. Dan sesungguhnya tentera-tentera kami, mereka lah orang yang mana akan menang. Itu keputusan Allah. Maksudnya agama ini ialah agama Allah. Allah Ta'ala akan menangkan. Walaupun kita tengok ada waktu fasa yang mana turun naik. Sahabat-sahabat bersama dengan Nabi SAW susah payah di Mekah untuk tempoh yang panjang. Pergi ke Madinah, kehidupan tidak mudah, tidak senang, berlaku peperangan demi peperangan, tetapi last sekali Allah SWT muliakan mereka dengan kemenangan. Kemudian selepas Nabi meninggal, berlaku peperangan lagi. Orang tak bayar zakat, orang murtad dan seumpamanya. Kemudian lepas itu, pada zaman Umar, berlakunya orang kata keizzahan, kemuliaan untuk satu tempoh yang agak lama. Tetapi lepas itu berlaku kekacauan. Nampak tak tuan-tuan? Berlaku kekacauan pada zaman Uthman radhiyallahu anhu, membawa kepada zaman Ali, Muawiyah dan seumpamanya, sehinggalah apa yang kita lihat pada hari ini. Tetapi tuan-tuan, yakinlah bahawa janji Allah itu benar. Sesungguhnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu, Allah tidak minta natijah daripada mereka. Allah minta mereka untuk buat amal. Allah minta untuk mereka ikut perintah Allah, tinggal larangan Allah. Mereka tetap macam-macam mana pun akan menang. Nampak tak? Walaupun kita tak nampak dunia hari ini, sebagai contoh Palestin berada dalam keadaan macam tu. Khilafah 100 tahun lepas yang di Turki itu telah runtuh, jadi satu negara sekular dan seumpamanya. Kita tak sempat lihat. Tetapi yakinlah Allah SWT tidak akan tanya kita tentang benda yang berlaku macam tu. Allah Ta'ala akan tanya kita apa yang kita buat. Betul tak? Kalau macam kita di Malaysia ni, negara Islam ni, kalau ikut bahasa mudah kita putus asa dah tuan-tuan. Betul tak? Untuk hukum Allah yang lengkap dibuat di negara Islam, di negara Malaysia sebagai negara Islam ni tuan-tuan, hampir putus asa dah. Kita cerita tentang ghirah semalam. Betul tak? Bagaimana negara ini kerangkanya asal negara Islam. Tetapi kalau tuan-tuan pergi ke tempat yang mana komposisi masyarakatnya ada non-Muslim yang agak banyak, dengan pakaian mereka, dengan arak dijual di sana sini, tuan-tuan rasa benda tu boleh berubah? Bukan satu benda yang mudah. Bukan satu benda yang mudah. Tapi Allah SWT tak tanya kita kecuali apa yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah SWT tidak bebankan kita kecuali dengan benda kita mampu. Kalau kita tidak boleh ubah dengan anggota badan kita, maka kita ubah dengan mulut kita. Orang yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi kelebihan ilmu dan seumpamanya, dia kena bercakap. Boleh buat tak boleh buat tu cerita lain. Jangan sekali-kali kita benamkan hukum Allah
disebabkan kita tak boleh buat. Hukum Allah cakap lah, ajarlah kitab berkaitan dengan jenayat, hudud, itu ini, kewajipan tegakkan negara umat Islam. Kita tak boleh nak buat macam mana? Kuasa bukan di tangan kita. Tetapi jangan sekali-kali kita berhenti bercakap. Sebab dia hukum Allah. Dan redha dengan hukum selain daripada hukum Allah adalah pintu-pintu kekufuran, tuan-tuan. Betul tak? Orang nak main politik, tak main politik, itu cerita dia. Orang nak main politik, tak main politik, cerita dia. Kita orang Allah, dengan erti kata kita ni ada tanggungjawab ilmu yang saya, tuan-tuan, kena sampaikan. Walaupun kita tak mampu buat, kita kena cakap. Nampak tak, tuan-tuan? Cumanya janganlah bercakap semata-mata benda lain yang kita boleh buat, kita tak buat. Itu satu masalah juga. Kita duk cakap je benda kita tak boleh buat. Benda kita boleh buat, kita tak buat. Jadi kena ada balance dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bissawab. Baguslah kalau cakap pasal hudud. Tetapi jangan 24 hari hudud. Yang pasal solat, puasa, zakat yang masyarakat awam perlukan, kita tak bagi masuk untuk mengajar, masyarakat tidak datang belajar, duk bercakap pasal hudud. I'm not talking about politik, kita bercakap tentang kita. Ada orang, ustaz, kita macam mana sistem perundangan Islam, kita nak belajar kitab berkaitan dengan hudud gini-gini. Baik, solat you, zakat you macam mana? Taharah you macam mana? Muamalat seharian, jual beli, sewa, dah ikut hukum syarak belum? Itu ialah untuk ingatkan dia. But it doesn't mean that kita kena fokus itu sahaja sampai-sampai orang lupa ada hukum Allah yang lain dalam kehidupan kita. Nampak tak, tuan-tuan? Itu maksud saya, kita kena balancekan. Bab walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin wa bihi qala hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lamma qada Allahu al-khalqa kataba 'indahu fawqa 'arsy inna rahmati sabaqat ghadabi. Jadi tuan-tuan, hadis ni pun kita dah bahaskan sebelumnya. Maksudnya ketentuan Allah, sesungguhnya rahmat aku akan mendahului kemarahan aku. Wa bi qala hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana Al-A'mash qala sami'tu Zaid bin Wahb qala sami'tu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman wa 40 laylah thumma yakunu 'alaqatan mithlah thumma yakunu mudghatan mithlah thumma yub'atsu ilayhi al-malaku fayu'dhanu bi 4 kalimat fayaktubu rizqahu wa ajalahu wa 'amalahu wa shaqiyyun am sa'id thumma yanfukhu fihi ar-ruh fa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta la yakunu bainaha wa bainahu illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhulu an-nar wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu 'amala ahli al-jannati fayadkhuluha. Hadis masyhur, tuan-tuan. Hadis 40 kan? Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata apa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada kami, meruwayatkan kepada kami. Tengok, Ibnu Mas'ud kata haddatsana. Nabi telah riwayatkan kepada kami. Dan dialah Nabi yang benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata sesungguhnya permulaan penciptaan seseorang dalam kalangan kamu, macam mana dia kata, akan dihimpunkan di dalam perut ibunya selama 40 hari dan 40 malam. Kalau tuan-tuan tengok dalam hadis 40 disebut perkataan nutfah, iaitu air mani. Tetapi orang kritik sebab air mani ni dia tidak akan hidup selama 40 hari tu bila dia masuk dalam rahim si ibu, betul tak? Jadi mulalah timbul isu yang mana betul, yang mana tak betul. Lafaz dia dibahaskan panjang lebar. Cumanya dalam ni dia tak ada sebut, tidak ada sebut air mani itu 40 hari. Faham tak, tuan-tuan? Bila berlaku persenyawaan, kemudian dalam tempoh 40 hari 40 malam, dia akan jadi apa? Dia akan jadi alaqah. Dia akan jadi apa? Alaqah ni macam gumpalan darah. Kemudian dia akan jadi macam alaqah apa, tuan-tuan? Gumpalan darah ya. Tolonglah saya bukan pandai sangat.
Dia kata dia menjadi segumpal darah selama itu juga, iaitu 40 hari. Thumma yakuna 'alaqatan mithlahu. Dia jadi segumpal darah lebih kurang 40 hari, kemudian dia akan jadi macam seketul daging. Betul tak? Segumpal daging yang mana boleh digigit untuk tempoh 40 hari. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, ini berapa ni? 4 bulan. 4 kali dengan 3 120, 4 bulan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan utuskan kepadanya malaikat. Lalu malaikat itu akan tulis tentang 4 perkara. Malaikat diberitahu tentang 4 perkara berkaitan dengan janin yang berada di dalam perut tersebut. Akan ditulis berkaitan dengan rezeki dia, berkaitan dengan ajal dia, berkaitan dengan amal dia, maksudnya apa yang dia akan buat dalam kehidupan dia. Dan last sekali, kesudahan dia adalah adakah dia satu orang yang celaka ataupun satu orang yang bahagia. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala dia Maha mengetahui ilmu yang sempurna. Sebelum Allah SWT cipta 7 petala langit, 7 petala bumi, sebelum Allah Ta'ala cipta makhluk-makhluk yang ada di bumi ni, Allah Subhanahu Wa Taala kerana sempurnanya ilmu Allah, Allah Ta'ala tahu dah apa yang manusia akan pilih dan buat dalam kehidupan. Dan berdasarkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itulah Allah Subhanahu Wa Taala tulis di Lauhul Mahfuz, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat pun kepada Lauhul Mahfuz tu. Betul tak? Tapi Allah Ta'ala kerana hikmah dia, dia tulis. Tetapi dia bukan satu zat yang mana memaksa manusia untuk buat apa yang dia nak. Kalau tak, dia jadi macam Jabriyah, zalim. Maksudnya Allah tulis skrip, manusia datang ke dunia berlakon mengikut skrip Allah. Hak tu yang golongan Jabriyah cakap tu. Betul tak tuan-tuan? Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kerana sempurnanya ilmu Allah, dia tahu dah apa yang manusia akan pilih. Kalaulah manusia itu mukallaf, cukup syarat untuk dibebankan dengan perintah beriman dan beramal, diturunkan, dihantar rasul-rasul, diturunkan wahyu, dihantar para ulama, diberikan panca indera akal yang sihat. Jadi apa yang manusia pilih? Manusia pilih beriman ke manusia pilih kufur, itu Allah SWT tahu. Kalau kita kata Allah tak tahu, kita telah disebabkan kepada kejahilan. Nampak tak tuan-tuan? Jadi dalam masalah qada dan juga qadar, manusia diberi pilihan. Manusia diberi pilihan untuk memilih. Dan kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala tidak sekali-kali menzalimi hamba dia. Itu je kaedah kita kena faham. So tuan-tuan, kalau dalam masalah isu fiqh, ada ulama bahkan itu pendapat yang agak masyhur, maksudnya kalau umur tak sampai 4 bulan boleh digugurkan. Sebab dia kata bila 4 bulan fayunfakhu fihi ruh, pada waktu tersebut baru ditiupkan roh. Sebenarnya tuan-tuan, tiup roh ni satu isu. Ada pendapat yang lain, dan pendapat ni yang ramai juga yang pegang pada zaman moden, walaupun tak sampai 4 bulan tidak boleh digugurkan tanpa apa orang cakap, tanpa ada mubarrir, tanpa ada reason dari sudut kesihatan lah terutamanya. Tidak boleh juga, sebab kehidupan ni satu benda yang lain tuan-tuan. Roh satu benda yang lain, janin bergerak satu benda yang lain. Dia dah ada kehidupan, tetapi roh tu satu benda yang lain. Nampak tak tuan-tuan? Wallahu a'lam bissawab. Jadi kalau orang nak pegang dengan fayunfakhu fihi ruh, selepas 4 bulan barulah ditiupkan roh, maksud sebelum tu dikira benda tu sebagai tak hidup. Tak hidup dan boleh digugurkan. Suka-suka hati boleh digugurkan. Ada je yang berpendapat macam tu. Tapi pendapat yang ramailah juga orang kata pilihan ulama-ulama hari ini, apabila telah membentuk, walaupun tak cukup 4 bulan lagi, dia telah hidup, cuma roh tidak dimasukkan. Macam mana tu? Kita faham hidup ni dengan roh, betul tak? Wallahu a'lam. So, apa yang berlaku tuan-tuan? Celaka ataupun bahagia ni, sebagaimana kita bagi tahu tadi, Allah Ta'ala suruh tulis. Bukan Allah Ta'ala pastikan dia jadi celaka ataupun dia pastikan jadi bahagia. Kita datang ni hanya menjadi pelakon bagi skrip Allah, tidak. Tapi tuan-tuan, dari satu sudut kita syarah banyak panjang pun, kita kena ingat bahawasanya
qada dan juga qadar ni ialah satu rahsia Allah. Kita cubalah syarah panjang-panjang pun dia tetap orang kata rahsia daripada rahsia-rahsia Allah. Jadi kita tak perlu cakap panjang. Kita manusia, kita tak tahu apa Allah tulis untuk kita, maka kita beramallah, berusahalah dengan sebaik mungkin, sedaya mungkin, semampu mungkin, dengan kita i'tiqad Allah SWT tidak akan sekali-kali menzalimi hamba dia. Yang kedua, Allah SWT adalah berdasarkan apa yang kita sangka. Kalau kita sangka Allah akan selamatkan kita, Allah akan terima amal kita, Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kita, maka insya-Allah kita akan berada di kalangan orang yang selamat. Nampak tak tuan-tuan? Kan dalam hadis yang panjang lebar tu, Allah Ta'ala tanya, siapa, dia kata, wahai hamba-hambaku, hadis 40, sebab tu hadis 40 ni penting tuan-tuan. Wahai hamba-hambaku, setiap daripada kamu adalah sesat. Tidak adakah orang di kalangan kamu yang mana ingin meminta hidayah daripada aku, lalu aku akan bagi hidayah kepada dia. Sebab tu tuan-tuan, siapa yang mana ingin hidayah daripada Allah, confirm Allah akan bagi. Orang yang mana tidak ingin hidayah, ada dua kemungkinan. Allah akan bagi juga sebagai tafaddul daripada pihak Allah. Allah Subhanahu Wa Taala, orang kata rahmat rahim Allah Ta'ala bagi kepada siapa yang dia nak. Sebagaimana orang kata Hindun radhiyallahu anha, dia kata bukan aku masuk Islam, tapi Islam masuk dalam diri aku. Ini apa yang saya baca lah, tapi saya tak pernah cek lah riwayat dia betul macam mana. Tapi apa yang saya baca, dia kata bukan aku masuk Islam, Islam masuk dalam diri aku. Allah Ta'ala campakkan ke dalam diri mereka Islam, walaupun mereka tak nak pun. Sanadid Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy, mereka masuk Islam pada Fatah Mekah. Tuan-tuan ingat kebanyakan daripada mereka masuk Islam sebab yakin dengan dalil ke apa masa tu? Tidak, Allah campak dalam diri mereka, mereka terima Islam. Sebab tu dinamakan sebagai al-mu'allafah qulubuhum. Walaupun dah masuk Islam, percaya, sebelum ni pun mereka percaya dah. Mereka tahu je mereka berada pada pihak yang salah, tetapi kerana takabur dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan, siapa yang mana lapar, Allah Ta'ala tanya, siapa yang lapar nak minta makan daripada aku akan makan. Aku akan bagi makanan pada dia. Siapa yang berada, engkau semua ni berada dalam keadaan telanjang, tidak ada pakaian, siapa yang nak minta pakaian daripada aku, maka aku akan pakaikan dia. Nampak tak tuan-tuan? Jadi Allah Ta'ala, dia janji dah, siapa yang mana nak hidayat, Allah akan bagi. Cumanya orang yang tak nak hidayat, ada dua kemungkinan. Allah bagi tafaddulan, rahmat rahim Allah bagi pada dia. Tetapi ada orang yang tak nak, Allah tak bagi. Itu memang pilihannya. Dan Allah SWT tidak boleh dipersalahkan dalam isu tu. Memang dia tak nak. Betul tak tuan-tuan? Wallahu a'lam bissawab. Kita cakap panjang-panjang pun melibatkan qada dan qadar ni luar daripada kemampuan kita. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW bersabda, seseorang di kalangan kamu dia melakukan amalan ahli syurga, iaitu pada pandangan mata manusia. Ustaz kita selalu dia buat kait, dia buat apa? Dia buat kait, dia buat ikatan tu, beramal dengan amalan ahli syurga macam mana? Pada pandangan manusia. Sehingga apabila dia berada, jarak antara dia dan syurga hanyalah satu dhira' sahaja, iaitu satu hasta sahaja. Fayasbiqu alaihi alkitab, datangnya keputusan Allah, maka dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia masuk neraka. Hadis ni tuan-tuan, kita kena faham dalam beberapa keadaan. Yang pertama, kita kena ingat bahawasanya amalan umat manusia yang dia buat, yang kebaikan-kebaikan yang dia buat, kalau cukup syarat dia, ikhlas dia dan syarat mengikuti syariat Allah Ta'ala, tidak akan dibatalkan oleh Allah kecuali kalau dia batalkan sendiri. Contoh dia batalkan macam mana tuan-tuan? Pembatalan yang paling besar ialah pembatalan dengan kufur, murtad, benda tu habis kan? Ataupun pembatalan yang kali kedua, ataupun pembatalan yang jenis kedua, pembatalan macam mana tuan-tuan? Dia batalkan dengan apa? Dengan riak, sum'ah, ataupun dia cerita amalan dia pada orang. Oh, yang ni tuan-tuan bahaya ni. Dan bersahur, dan solat subuh, dan tu, dan ni. Hak ni, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu a'malakum. Wahai orang yang beriman, Allah kata jangan sekali-kali kamu batalkan amalan kamu. Dan batalkan amalan ni tuan-tuan, satu dengan kufur, syirik tadi, na'udzubillah. Yang kedua, dia bagi tahu orang, riya'an wa sum'ah.
Dia nak tunjuk-tunjuk, dia nak suruh orang dengar. Yang ketiga, ada setengahnya bila melibatkan pemberian harta mannan, iaitu bil manni wal adha. Dia mula bercerita kebaikan yang dia buat pada orang. Engkau lah dulu aku tolong kau sekian-sekian. Itu pun akan batal. Betul tak? Ataupun dia menyakitkan orang tu dengan menyakit bil manni wal adha. Dia cerita kebaikan yang dia buat pada satu orang, kemudian dia menyakitkan orang tu. Sebab kita ni manusia, tuan-tuan, al-insan abidul ihsan. Manusia ni hamba kepada perbuatan baik orang. Kita tak sanggup, tuan-tuan, dengar orang datang cakap, aku tolong kau dulu, kau dapat PhD ni, aku lah tolong kau dulu, kau sekarang dah gini, kau... Manusia tak mampu nak terima benda tu, tuan-tuan. Jadi ini juga adalah antara pembatal amalan manusia. Tetapi pembatalan amalan manusia ini, tuan-tuan, selain daripada yang pertama, tidak akan menyebabkan seseorang itu masuk neraka. Sepatutnya, betul tak? Kalau dia kufur syirik, dia masuk neraka lah, sebab kufur dan syirik dia. Tetapi satu orang yang mana dibatalkan sesuatu amalan yang dia buat, tidaklah menyebabkan dia sepatutnya masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Sebab dia ada amalan, timbangan amalan. Kalau amalan dia tu yang baik tu berat, amalan yang buruk tu ringan, maka yang berat ini akan hapuskan yang ringan, dan yang tinggal itu akan menyebabkan dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak boleh tidak, zahir hadis ini kita kena faham dengan cara tadi. Jadi tuan-tuan, cara yang pertama, fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahli nar. Datanglah keputusan Allah, maka dia beramal dengan amalan ahli neraka wa yadkhulun nar. Kalaulah masuk neraka di sini ialah masuk untuk selama-lamanya, maksudnya dia telah syirik atau dia telah murtad. Nampak tak? Ataupun kalau kita kata dia melakukan amalan ahli neraka, amalan ahli neraka yang mana menyebabkan amalan tersebut lebih berat berbanding dengan amalan-amalan kebaikan yang dia buat selama ni, walaupun dia buat secara ikhlas dan seumpamanya, maka dia akan masuk neraka. Masuk neraka ni bukan untuk selama-lamanya. Nampak tak, tuan-tuan? Sebab ada je orang, na'udzubillah, la qadarallah, kehidupan dunia dia awal ni elok-elok saja, dengan agamanya, dengan solatnya, tapi hujung-hujung, saya tak naklah sebut tidak solat tu, sebab nanti timbul isu orang tinggal solat sengaja ni, dia jadi kafir, tak kafir tu panjang pula. Maksudnya kita kata okeylah dia solat, tetapi dia minum arak, dia makan harta anak yatim, kehidupan dia riba dan sebagainya, sehingga kan bila timbang, amalan keburukan dia lebih berat berbanding dengan amalan kebaikan. Jadi dia akan dicampakkan ke dalam neraka Allah SWT. Jadi dia ni siapa, tuan-tuan? Dia ni adalah orang yang mana melakukan dosa besar, mati sebelum bertaubat. Jadi hukum dia apa, tuan-tuan? Dia tidak kafir di sisi ahli sunnah. Betul tak? Walaupun dia buat apa yang dia buat. Jadi kalau dia masuk ke dalam neraka Allah SWT, jika Allah putuskan dia masukkan dalam neraka Allah SWT, dan kerana dosa-dosa dia, dia masuk sebagai satu orang mukmin, dan dia tetap akan dikeluarkan daripada neraka Allah SWT selagi mana dia beriman dan tidak mensyirikkan Allah. Nampak tak, tuan-tuan? Hadis Ubadah Ibn Samit yang kita bagi tahu sebelum ni, iaitu kalaulah dia buat semua benda yang Allah larang tu kecuali syirik, apa cakap, berzina, minum arak, derhaka kepada ibu bapa, makan harta anak yatim dan seumpamanya, insya'a adzabah, jika Allah kehendaki, Allah SWT akan azab dia. Wa insya'a afa'an, kalau Allah SWT kehendaki, Allah SWT boleh maafkan dia. Betul tak? So tuan-tuan, kita kena faham hadis ini dengan dalil-dalil yang lain. Abu Dzar radhiyallahu anhu dalam hadis dia, Nabi SAW kata dia akan masuk syurga, wa in zana wa in saraq. Walaupun dia berzina, walaupun dia minum arak, walaupun dia mencuri. Nampak tak? Nah, Abu Dzar kata, masuk syurga juga ke ya Rasulullah? Dia kata, wa in zana wa in saraq. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Raghima anfu Abi Dzar, walaupun Abu Dzar tak suka. Sahabat ni ghirah dia terhadap hukum Allah, sepatutnya geng ni masuk neraka je ni. Tapi Nabi kata, raghima anfu Abi Dzar, walaupun Abu Dzar tak suka. Orang ni selagi mana dia beriman, dia tetap akan masuk syurga. Jadi tuan-tuan, fayasbiqu alaihi kitab, maka datanglah kitab, iaitu keputusan Allah. Keputusan ni kita tak tahu ni macam mana, kita sembang banyak panjang, kita cuba syarah supaya dalil-dalil syarak ni nampak tersusun, nampak tidak bercanggah antara satu sama lain. Tetaplah kita fayasbiqu alaihi kitab ni kita tak boleh nak faham. Nampak tak, tuan-tuan? Hati manusia berada di antara
tangan Allah SWT, antara dua jari Allah SWT. Sebab tu kita kena minta dengan Allah SWT supaya sabitkan kita, tetapkan kita di atas jalan kebenaran, jalan iman. Sembang panjang-panjang, syarah panjang-panjang pun, hati kita ni adalah pada genggaman Allah SWT. Dan tuan-tuan, ada orang yang mana melakukan amalan ahli neraka sehinggalah jarak antara dia dan neraka itu hanya satu hasta sahaja. Maka datanglah keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia melakukan amalan ahli syurga, masa dia masuk syurga. Ini tak ada masalah lah. Orang ni boleh faham je. Maksudnya orang melakukan segala kebejatan dalam kehidupan dia. Kalau dia bertaubat, Allah terima. Dia ni satu orang musyrik, kafir, tapi dia bertaubat masuk Islam, Allah terima. Itu tak ada masalah. Cuma yang pertama tadi kita kena syarah panjang-panjang sikit supaya kita tak jadi khawarij, ataupun kita tak jadi murjiah, ataupun kita tak jadilah mana-mana aliran yang sesat. Sebab hanya ambil satu dalil, tinggalkan dalil yang lain. Wa bi qala hadatsana Khallad bin Yahya qala hadatsana Umar bin Dharr قال سمعت أبي حدثنا عمر بن ذر قال سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا إلى آخر الآية. قال هذا كان الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم. Nabi SAW dia kata, baginda tanya Jibril, wahai Jibril, kenapa engkau tidak datang ziarah kami lebih kerap berbanding dengan kedatangan kamu sebelum ini. Jadi turunlah ayat, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wa ma khalfana. Sesungguhnya kami tidak turun kecuali dengan perintah daripada Allah. Nampak, Allah kata turun-turun, Allah kata naik-naik. Bukan kami boleh buat berdasarkan kehendak kami. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana. Macam mana ayat dia tuan-tuan? Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalik. Ala kullin, di sini Imam Bukhari bawa hadis ini kerana ada perkataan bi amri rabbik, iaitu dengan perintah daripada Tuhan. Sebagaimana tajuk bab. Wa bi qala hadatsana Yahya qala hadatsana Waqi' an al-Amash an Ibrahim an Alqamah an Abdullah radhiyallahu anhu annahu qala kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi harthin bil Madinah wa huwa muttaki'un ala asibin famarra biqaumin min al-yahud faqala ba'dhum li ba'din saluhu 'anil ruh وقال بعضهم لا تسألوه فسألوه عن الروح فقام متوكئا على العسيب وأنا خلفه فظننت أنه يوحى إليه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألوه. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, dia kata aku berjalan bersama dengan Nabi SAW di satu kebun di Madinah. Pada waktu tersebut Nabi SAW sedang bertongkat, menyandar pada satu tongkat. Asib ni macam kita kata macam pelepah tamar yang dijadikan tongkat lah. Maka baginda Nabi SAW telah melintasi satu kumpulan Yahudi. Maka geng-geng Yahudi ni berbisik sesama mereka. Dia kata, tanyalah Muhammad tentang roh. Dia ingatkan bila tanya ni nanti Nabi tak boleh nak jawab, ataupun jawapan berkaitan dengan roh ni akan menentukan dia ni betul Nabi ataupun tidak. Nampak tak tuan-tuan? Maka sebahagian daripada mereka kata, tak payahlah tanya. Kalau kau orang tanya, Nabi jawab, nanti dia akan memudaratkan kau orang. Nampak tak? Maka last sekali bergaduh, mereka pun tanya jugalah. Kemudian bila tanya, Nabi SAW bangun dalam keadaan bertongkat dengan asib tu, dengan pelepah ataupun dengan batang tamar tu, yang kita kata pelepah yang mungkin kita dah buang dia punya daun-daun tu jadi macam tongkat tu kan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud kata, aku berada di belakang Nabi SAW. Aku rasa masa ni wahyu telah turun kepada baginda Nabi SAW. Kemudian Nabi baca, wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi qalila. Sesungguhnya mereka iaitu kaum Yahudi telah bertanya kepada engkau Muhammad berkaitan dengan roh. Bagi tahu kepada mereka roh ini adalah urusan Tuhanku. Nampak tak? Urusan Tuhanku. Jadi bil amri kita selalu terjemah sebagai urusan. Tapi kita boleh terjemah juga sebagai perintah. Kita boleh terjemah juga sebagai urusan. Dan tidaklah kamu semua diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi Yahudi ni cakap sesama mereka, aku dah cakap kepada korang, jangan tanya. Bila korang tanya,
akan datang jawapan, dan jawapan ini tidak akan menggembirakan kau. Antara tanda dia adalah satu orang Nabi, bila ditanya tentang benda ni dia akan cakap inilah urusan Allah. Nampak tak tuan-tuan? Wa bi qala hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala takaffala Allah liman jahada fi sabilihi la yukhrijuhu illa al-jihadu fi sabilihi wa tasdiqu kalimatihi bi an yudkhilahu al-jannah aw yarji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu ma'a ma nala min ajrin aw ghanimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah membuat keputusan. Perkataan takaffala ni biasanya kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, mengambil tanggungjawab. Ya, takaful itulah maksud kalau jadi sesuatu ada pihak yang akan ambil tanggungjawab untuk uruskan kita, untuk jaga kita. Nampak tak? Jadi sini dia kata seorang lelaki datang kepada Nabi SAW lalu berkata, seseorang berperang kerana semangat kesukaan. Mana ni? Dia kata Allah memberi jaminan. Dia kata takaffala di sini dia terjemah Allah memberi jaminan. Allah memberi jaminan, Allah buat keputusan, sesiapa yang mana berjihad di jalan Allah, tidaklah dia keluar untuk berjihad itu kecuali niat untuk berjihad dan kerana dia membenarkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, iaitu dia membenarkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh berjihad, wajahidu ya ayyuhalladzina amanu jahidu. Lebih kurang gitulah kan ayat-ayat Quran yang banyak tu. Jadi kerana dia nak sahut perintah Allah Subhanahu wa taala ini yang ada di dalam Quran, maka Allah SWT bagi jaminan dia akan masuk syurga. Kalau dia mati syahid, kalau dia tak mati pun dia akan masuk syurga. Sebab tu tuan-tuan, jihad ni satu perkara yang penting. Tak silap saya hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, man talaba syahadata sadiqan min qalbi. Saya tak ingatlah dia punya lafaz yang betul. Siapa yang mana meminta mati syahid daripada Allah SWT, tulus daripada hati dia, katabahullahu minasyuhada, Allah SWT akan tulis dia daripada golongan yang mati syahid, berperang di jalan Allah SWT. Wa imma ta'ala firashih, walaupun dia mati di atas katil dia. Nampak tak tuan-tuan? Kita ini lagi berjihad tak boleh, Palestin kita tak boleh. Tetapi orang yang mana dalam hati dia, dan dia sahaja tahu, dia dengan Allah sahaja tahu, man talabas syahadah, siapa yang mana meminta ataupun menginginkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, kerana apa? Secara benar dalam hati dia ini perintah Allah, dia nak buat tapi dia tak mampu, Allah Ta'ala akan tulis dia di kalangan orang yang mana mati syahid. Wa imma ta'ala firashih, walaupun dia mati di atas tempat tidur dia. Nampak tak tuan-tuan? Jadi Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia dalam syurga. Sama ada dia mati syahid atau tak mati syahid, hadis ni umum. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia dalam syurga. Ataupun kita faham, kalau dia mati syahid, Allah Ta'ala akan masukkan dalam syurga. Ataupun Allah akan kembalikan dia kepada tempat tinggalnya, tempat tinggal yang dia keluar daripada tempat tinggal tersebut, iaitu Allah Ta'ala kembalikan dia ke rumah dia bersama dengan apa tuan-tuan? Bersama dengan pahala jihad dia tadi dan juga harta ghanimah yang dia perolehi. Jadi apa kaitan tajuk ni dengan, apa kaitan hadis ini dengan tajuk bab tuan-tuan? Kalimah, perkataan kalimah, walaqad sabaqat kalimatuna. Jadi dalam hadis ni sebut wa tasdiqu kalimatihi, iaitu membenarkan kalimah-kalimah Allah. Kalimah Allah ialah ucapan Allah. Ucapan Allah ialah kalam Allah, dan kalam Allah adalah sifat Allah, dan sifat Allah itu bukannya makhluk. Wa bi qala hadatsana Muhammad bin Katsir qala hadatsana Sufyan an al-Amash an Abi Wa'il an Abi Musa radhiyallahu anhu annahu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ar-rajulu yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu riya'a fa ayyu dhalika fi sabilillah qala man qatala litakuna kalimatullahi hiyal 'ulya fa huwa fi sabilillah. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa satu lelaki telah datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ada satu orang yang mana dia berperang hamiyatan. Hamiyatan ni tuan-tuan kerana kabilah dia. Nampak tak?
ataupun untuk jaga diri dia. Hamiyatan diterjemah apa tuan-tuan? Hamiyatan dia kata seseorang lelaki, seorang berperang kerana semangat kesukuan. Dia kata kabilah tadi tu lah. Maksudnya hamiyatan, hamiyatul jahiliyah, kerana nak jaga orang kata semangat kebangsaan dia, kepuakan dia. Wa yuqatilu syaja'atan. Tuan-tuan, masa Nabi SAW di pulau dengan sahabat-sahabat yang beriman di lembah Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib tu kan, bukan semua orang Islam masuk dalam tu, yang kena pulau tu, betul tak? Non-Muslim pun kena pulau. Tetapi kenapa mereka masuk? Ialah kerana sifat kepuakan. Ini puak aku, ataupun orang kata kaum keluarga aku, kaum kerabat aku. Itu contoh yang paling mudah tuan-tuan. Yuqatilu hamiyatan, dia berperang kerana kepuakan, kerana bangsa dia. Ada orang mana dia berperang nak tunjuk dia ni satu orang yang berani, satu orang pemberani. Kan dalam hadis Muslim tu, antara orang yang mana akan dicampak ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya ialah orang yang mana dia berjihad di jalan Allah. Bila Allah tanya, kenapa kamu berjihad di jalan aku? Dia kata, kerana ingin menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata, kamu menipu, kamu berdusta. Kamu buat demikian supaya orang kata kamu ni satu orang pemberani. Waqad qil, dan orang telah sebut pun kamu ni satu orang pemberani. Maka Allah Ta'ala perintahkan dia dengan muka dia ditelangkupkan ke tanah dan dicampak ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksudnya yuqatil syaja'atan, nak tunjuk dia berani, ataupun yuqatil riya'an, nak menunjuk-nunjuk kepada manusia. Maka sahabat tanya, ataupun lelaki tersebut tanya, antara manusia-manusia ni yang mempunyai niat yang berlainan ketika mana berjihad di jalan Allah, siapakah yang berada di jalan Allah? Maka Nabi SAW bersabda, sesiapa yang mana berperang supaya kalimah Allah ni di sini ialah agama Allah, supaya agama Allah itu menjadi yang paling tinggi, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Babu qaulillahi ta'ala, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya kata-kata kami kepada sesuatu, jika kami ingin perkara tersebut berlaku, kami akan cakap kepada perkara tersebut kun, maka dia akan berlaku. Nampak tak tuan-tuan? Ini ma'ruf lah. Wa bi qala hadatsana Syihab bin Abbad qala hadatsana Ibrahim bin Humaid an Ismail an Qais an al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yazalu min ummati qaumun dhahirina 'ala an-nas hatta ya'tiyahum amrullah. Nabi SAW bersabda, akan berterusan ada satu puak di kalangan umat aku, mereka akan menguasai ataupun menang ke atas umat manusia. Maksudnya agama ni tak macam-macam mana pun akan ada pendokong-pendokongnya. Nampak tak? Sehinggalah datang keputusan Allah, hatta ya'tiyahum amrullah, sehinggalah datang keputusan Allah, iaitu Allah SWT akan matikan mereka semua. Yang tinggal di atas dunia ini ialah syirarul khalq, manusia-manusia yang paling buruk, tidak beriman, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala kiamatkan dunia ini. Nampak tak? Jadi hatta ya'tiyahum amrullah, sehinggalah datang kepada mereka perkara urusan Allah, iaitu kiamat. Dan kiamat ini berlaku adalah dengan qada dan juga qadar daripada Allah SWT, dengan perintah daripada Allah. Nampak tak? Innama qauluna li syai'in idza aradnah an naqula lahu kun fayakun. Bila kami nak sesuatu, kami cakap kun, dia akan berlaku. Jadi sekarang bila Allah SWT nak kiamat itu berlaku, maka ia akan berlaku. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني عمير بن هاني أنه سمع معاوية رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقال مالك بن يخامر سمعت معاذا رضي الله عنه يقول وهم بالشام. فقال معاوية هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام. Jadi tuan-tuan, hadis lebih kurang yang ke atas juga. Jadi satu puak di kalangan umat Nabi SAW ini akan sentiasa berdiri dengan amrullah, berdiri dengan agama Allah.
Maksudnya Allah tetap akan pelihara mereka walaupun mereka lemah. Siapa mereka? Ulama kata mujahidin, para ulama dengan hujah ilmunya, orang kaya dengan infak mereka, orang yang tidak ada harta benda dengan batang tubuh tenaga mereka. Tetap akan ada tuan-tuan, walaupun berada dalam keadaan lemah macam mana pun, tetap akan ada daripada umat ini satu kaum yang mana mereka akan berdiri teguh kukuh dengan perintah Allah. Maksudnya dengan agama Allah yang menyebabkan mereka berdiri tetap teguh kukuh. Saya ingat dulu kenyataan almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat. Dia kata kita ni kalau tidak ada sirah Nabi di hadapan kita ni dalam perjuangan kehidupan beragama kita ni, sama ada politik ataupun ilmu dan seumpamanya, dia kata rebah beleping lama dah kita ni. Tidak, kalaulah bukan kerana sirah itu yang kita baca, perjuangan Nabi, sahabat, kita ni rebah lama dah. Sebab kita ni lah manusia yang lemah. Tetapi kerana kita, Allah kuatkan kita, Allah tegakkan kita, Allah dirikan kaki kita dengan segala kelemahan yang kita ada, dengan segala kesusahan yang ada di sekeliling kelalang kita. Tetapi kita tetap akan berdiri sebab ada panduan di hadapan kita, iaitu Nabi SAW dan juga para sahabat dan ulama-ulama dulu. Lemah macam mana pun, qa'imatun bi amrillah, puak ini tetap akan berdiri dengan urusan Allah, itu dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dengan ta'yid, pertolongan daripada Allah. Walaupun orang mendustakan mereka, cakap-cakap orang tidak akan menyebabkan mereka ni jadi lemah dan luntur. Tidak akan jadi lemah dan luntur kekuatan mereka, keinginan mereka. Nampak tak tuan-tuan? Ma yadurruhum man kadzdzabahum. Kalau orang tak terima pun, mereka tidak akan menerima sebarang mudarat. Mereka tidak akan dapat sebarang mudarat. Maksudnya mereka akan terus lakukan apa yang mereka yakini itu sebagai amrullah. Dan tidak akan memberi mudarat kepada mereka jika ada orang menyelisihi mereka, sehinggalah datang keputusan Allah dan mereka kekal di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Kemudian Malik Ibn Yukhamir, dia kata, dia dengar Mu'adh bin Jabal kata, Taifah ini ialah berada di Syam. Ni kalau kita bawa hadis ini berkaitan dengan peristiwa akhir zaman nanti, Taifah ini akan berada di Syam. Nampak tak tuan-tuan? Syam tu tanah Levant tu lah, yang Syria, Jordan, Palestin. Wa bi qala hadatsana Abu al-Yaman qala akhbarana Shu'aib an Abdullah ibn Abi Husain annahu qala hadatsana Nafi' ibn Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala waqafa an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ala Musaylimah fi ashabihi wa qala law sa'altani hadhihi al-qit'ata ma a'taytukaha wa lan ta'du amra Allah fik wa la in adbarta la ya'qirannaka Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibn Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berdiri bersama, bukanlah dia berdiri, dia berada dalam satu majlis dengan Musailimah dan juga sahabat-sahabat dia. Musailimah ni Musailimah Al-Kadzdzab tu lah, yang mengaku jadi nabi palsu tu kan. Apabila Nabi SAW mengajak mereka kepada Islam, Musailimah dia kata, aku akan ikut Muhammad, tetapi dengan syarat dia jadikan aku nabi selepas kematian dia. Nampak tak? Dia letak syarat. Kemudian pada waktu tersebut, Nabi SAW di tangan baginda yang mulia tu ada macam, kalau kita macam ranting kayu lah, ada something yang tafih, yang tafih, yang tak ada nilai. Ranting kayu, benda yang tak ada nilai. Kemudian Nabi SAW bersabda, wahai Musailimah, kalaulah kau minta daripada aku jarit ni, macam kata pelepah tamar ataupun ranting kayu ni, ini pun aku tak akan bagi pada engkau. Apatah lagi kau nak minta nubuah. Nubuah ni bukan hak aku, Allah bagi kepada siapa yang dia suka. Nampak tak? Nubuah ni, kenabian ni bukan aku punya. Dengan erti kata, bukan aku yang buat reka untuk diri aku. Allah bagi kepada siapa yang dia suka. Kalau kau minta ranting ini pun aku tidak akan bagi kepada engkau, bagaimana lagi aku nak bagi nubuah ni pada engkau? Dia pun bukan milik aku pada asasnya. Walan ta'du amrallahi fik, dan sekali-kali walaupun engkau ni berkehendak dengan kehendak yang tinggi, cita-cita tinggi, engkau tidak akan sekali-kali mampu untuk mengatasi apa yang Allah telah tuliskan untuk engkau. Nampak tak? Dan memang kau tak tertulis untuk jadi nabi pun. Walaupun kau mendakwa kau jadi nabi, kau tahu kau bukan nabi.
yang mursal, yang diutuskan oleh Allah SWT. Ada orang tuan-tuan, dia menipu dan dia percaya dengan tipuan tu dengan diri dia sendiri. Nampak tak? Ada orang macam tu. Sebab tu Nabi kata walan ta'du amrallahi fik. Kamu tidak akan sekali-kali dapat melangkaui satu benda yang Allah telah tuliskan untuk engkau. Walaupun kau mendakwa kau Nabi, kau tahu dalam hati kau, jauh di sudut hati kau, bukan Nabi yang Allah hantar. Bukan satu orang Nabi ada mukjizat. Bukan satu orang Nabi yang mana Jibril turun bawa Quran jumpa dengan dia. Nampak tak tuan-tuan? Dan Nabi SAW kata, kalaulah engkau berpaling, maksudnya engkau tidak mahu menerima Islam, kamu tidak akan merugikan orang lain, kamu tidak akan merugikan Allah SWT, bahkan kamulah akan rugi. La ya'qirannaka Allah, Allah SWT akan sumbat kamu dan humban kamu ke dalam neraka Jahannam. Nampak tak? Wa bi qala hadatsana Musa bin Ismail an Abdul Wahid an al-Amash an Ibrahim an Alqamah an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala baina ana amshi ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam في بعض حرث المدينة وهو يتوكل على عسيب معه فمررنا على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه أن يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه فقام إليه رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه يوحى إليه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قال العامش هكذا في قراءة وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Amash kata ini kiraat kami. Yang kiraat yang masyhur, وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Bab qaulillahi ta'ala, baru bab 30 tuan-tuan. Bab qaulillahi ta'ala, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, kalaulah lautan-lautan ini dijadikan sebagai da'awat untuk tulis kalimat Allah Subhanahu wa taala, nak tulis ilmu Allah Subhanahu wa taala, nescaya dakwah-dakwah itu akan kekeringan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak akan habis ditulis. Kalimah Allah tidak akan habis ditulis. Sebelum habisnya ditulis kalimah Allah SWT. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kami bawa sebanyak itu lagi, tetap tidak akan habis ditulis. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah. Walaupun semua kayu-kayu yang ada, pokok-pokok yang ada dijadikan sebagai kertas, dijadikan sebagai pensel, dan semua air-air yang ada di dalam bumi ini dijadikan sebagai dakwat, maka tidak akan sekali-kali habis tertulis kalimah Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshi al-laila an-nahara yatlubuhu hathitha wash-shamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Saya baca terjemahan dia ialah kat sini, senang. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, yang disebut sebagai 6 hari itu kan. Lalu ia bersemayam di atas arasy, istiwa di atas arasy. Dia melindungi malam dengan siang yang mengiringinya dengan deras silih berganti. Dan ia pula yang menciptakan matahari dan bulan serta bintang-bintang. Semuanya tunduk kepada perintahnya. Ingatlah kepada Allah jualah tertentu urusan menciptakan sekalian makhluk dan urusan pemerintahan. Maha suci Allah yang mencipta dan mentadbirkan sekalian alam. Perkataan sakhara iaitu tundukkan, dhallala, menundukkan. Nampak tak tuan-tuan? Allah Ta'ala kata apa? Musakhkharat wan nujuma musakhkharat, iaitu telah ditundukkan dan telah dimudahkan dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya telah diperintahkan untuk memberi manfaat kepada umat manusia, mataharinya, bulannya, bintang-bintangnya. Benda ni semua ada manfaat untuk kita. Jadi semua itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia.
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة. Kita dah baca bab fil masyiati wal iradah, bab berkaitan dengan kehendak dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Kamu tidaklah berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul ke cara saya baca tu? Ya tuan-tuan. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidak ada apa yang kamu kehendaki akan berlaku kecuali jika Allah kehendaki ia akan berlaku. Wa qaulillahi ta'ala tu'til mulka man tasya. Allah SWT berfirman, doa manusia lah. Tu'til mulka man tasya. Wahai Allah, engkau memberi kerajaan, kepimpinan, kekuasaan kepada sesiapa yang engkau suka. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Allah Taala kata kepada Nabi Muhammad SAW, jangan sekali-kali engkau kata aku akan buat sesuatu esok tanpa sebut insya-Allah. Illa an yasha Allah, kecuali jika Allah hendak benda itu berlaku, dia akan berlaku. Kalau tak, dia tak akan berlaku. Jadi kita kena sentiasa sebut insya-Allah, insya-Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak dapat memberi hidayat. Dengan erti kata kamu tidak boleh bagi iman kepada orang yang kau suka. Sesungguhnya Allah SWT memberi hidayah, itu memberi iman kepada siapa yang Allah SWT suka. Jadi tuan-tuan, kalau kita baca ayat-ayat macam ni, golongan Jabariyah dia akan kata Allah dah tulis siapa beriman tak beriman. Kita kena ingat Allah Ta'ala memberi pilihan kepada kita. Tetapi berlakunya sesuatu benda adalah dengan izin Allah SWT. Qala Sa'id ibn al-Musayyib an abihi nazalat fi Abi Talib. Ayat ni innaka la tahdi man ahbabtani turun apabila Nabi berada dalam keadaan sedih lah, bila pak cik dia Abu Talib yang banyak tolong baginda mati dalam keadaan tidak beriman. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah SWT inginkan bagi kalian kemudahan dan Allah SWT tidak inginkan bagi kalian kesukaran. Abu Talib dia tak nak beriman tuan-tuan. Sebab tu tak beriman. Sebab apa? Dia takut orang kata dia ni tinggalkan agama Abdul Muttalib. Walaupun dia tolong Nabi, tetapi tolong adalah sebab hamiyah, kepuakan anak saudara dia. Tapi bukan dia nak beriman. Kalau dia nak beriman tuan-tuan, lama dah dia akan masuk Islam. Nampak tak? Wabiqal hatulah kata bapa saudara Nabi yang habiskan hidup untuk bantu Nabi, Allah tak bagi. Adapun Hindun, Muawiyah ibn Abu Sufyan, musuh Nabi, tapi Allah bagi iman kepada mereka. Nak buat macam mana? Allah buat apa yang dia suka. Wabiqal, tapi bukanlah maksud buat apa yang Allah suka tu sampai jadi zalim pada manusia, tidak. Ayat yang lain Allah menafikan kezaliman. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-Ku, aku telah menjadikan zalim itu haram ke atas diriku. Fala tadhalamu, jangan sekali-kali kamu menzalimi antara satu sama lain. Waja'altuhu bainakum muharrama, aku jadikan kezaliman itu haram di kalangan kalian. Fala tadhalamu, jangan sekali-kali kamu menzalimi antara satu sama lain. Wa bi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abdul Warith an Abdul Aziz an Anas radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'awtumullaha fa'azimu fid du'a wa la yaqulanna ahadukum in syi'ta fa'atini fa innallaha la mustakriha lah. Nabi SAW bersabda, jika kalian meminta kepada Allah SWT, maka mintalah dengan bersungguh-sungguh. Janganlah sesekali seseorang dalam kalangan kalian, bila dia berdoa kata, ya Allah, jika engkau nak bagi, bagi ya. Tak nak bagi, sudah. Memang Allah Ta'ala dia ada sifat, maksudnya masyiah. Nak bagi, dia bagi. Tak nak bagi, tak nak bagi. Itu Allah. Tetapi kamu bila minta, mintalah bersungguh-sungguh. Nampak tak? Fa innallaha la mustakrihalah. Sesungguhnya tidak ada seseorang pun yang mana boleh memaksa Allah Subhanahu wa taala. Wa bi qala hadatsana Abu al-Yaman qala akhbarana Shu'aib 'an az-Zuhri wa qala hadatsana Ismail qala hadatsana akhi Abdul Majid
an Sulaiman an Muhammad ibn Abi Atiq an Ibn Shihab an Ali ibn Husain anna Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, dalam nuskah saya kata alaihi assalam, akhbarahu anna Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimah bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan faqala lahum ala tusallun. Qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa qultu ya Rasulullah innama أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. Nabi SAW pada satu malam telah datang ke rumah Ali radhiyallahu anhu dan juga rumah Fatimah, ketuk pintu bilik, pintu rumah. Maka Nabi SAW berkata, tak nak bangun solat ke? Tak ada masalah tuan-tuan, kejut kawan kita, isteri kita, bahkan benda ni disunatkan. Cuma jangan paksa lah. Ni kita ni hari tu semangat nak tahajud, kawan kita tidur tepi, kita goncang dah. Bangun. Dan Nabi kata, ala tusallun, tak nak bangun lagi ke solat malam? Pas. Ali radhiyallahu anhu berkata, aku kata jawab pada Nabi, manusia tetap manusia tuan-tuan, mungkin dia mengantuk ke apa ke. Lagilah kalau dia bersama dengan isteri dia, nak kena bangun mandi dan seumpamanya. Dia kata, ya Rasulullah, jiwa-jiwa kami ni, roh kami ni dalam genggaman Allah. Kalau Allah Ta'ala ingin kami bangun, dia akan bangunkan kami. Nampak tak? Jadi di sini Ali radhiyallahu ta'ala sebut idza syaa, jika Allah kehendaki. Jadi Nabi SAW pun berlalu pergi. Apabila aku jawab macam tu, dan Nabi SAW tidak cakap apa-apa pada aku. Maksud tak ada nak marah, tak ada nak apa. Kemudian Ali radhiyallahu ta'ala berkata, aku dengar Nabi SAW ketika berpaling pergi, Nabi SAW tepuk paha baginda yang mulia, dan baginda sallallahu alaihi wasallam baca wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala, dan sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang paling banyak berdebat. Lagi banyak baca, lagi banyak berdebat, lagi banyak mengaji, lagi banyak berdebat. Wa bi qala hadatsana Muhammad ibn Sinan qala hadatsana Fulaih qala hadatsana Hilal ibn Ali an Atha ibn Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mathalul mu'min kamathali khamatiz zar'i yafi'u waraquhu min haythu atatha ar-rihu tukaffi'uha fa idza sakanat i'tadalat wa kadhalika al-mu'min yukaffa'u bil bala' wa mathalul kafir kamathalil arzati samma'a mu'tadilatan hatta yaqsimaha Allah idza syaa. Tuan-tuan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayatkan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan satu orang mukmin adalah seperti perumpamaan satu pokok yang mana baru tumbuh. Maksudnya pokok terlemah. Kamathali khamatiz zar'. Pokok yang baru tumbuh, lemah lagi tuan-tuan. Alah kalau kita kata macam pokok padi. Dia bukan pokok balak, dia pokok padi. Yafi'u waraqu, dia punya daun tu bergoyang-goyang. Apabila datang angin akan goyangkan pokok tersebut. Apabila angin tak datang, maka pokok tu akan berada dalam keadaan apa? Mu'tadil lah. Mu'tadil ni maksudnya dia akan stick. Macam itulah pokok tu. Tapi datang angin, bergoyang lagi. Angin tak ada, senyap. Jadi Nabi SAW berkata, begitulah orang yang beriman. Yukaffa'u bil bala'. Dia ni dibolak-balik oleh ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekejap okey, sekejap tak okey, sekejap niaga okey, sekejap niaga tak okey, sekejap sihat, sekejap sakit. Dah berat, yukaffa'u bil bala'. Orang yang beriman ni, dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang pelbagai. Sebab tu dalam hadis yang lain, Nabi SAW berkata, pelik urusan orang yang beriman ini. Apabila dia diuji dengan perkara-perkara yang dia suka, maksud kesihatan, harta, benda dan seumpamanya, syakara, dia akan bersyukur kepada Allah, fakana khairan lah, maka itulah kebaikan untuk dia. Apabila wa idza asabathu dharra, apabila perkara-perkara yang dia tak suka, sakit dan seumpamanya, berniaga tak jadi, gaji tak masuk, kena tipu dan seumpamanya kan, banjir, tak banjir, maka sabara, dia akan sabar, fakana khairan lah, maka itu ialah kebaikan untuk dia. Walaysa dhalika illa lil mu'min.
Benda ini tidak ada untuk orang lain kecuali untuk orang mukmin. Whatever halat, apa pun keadaan dia, dia berada dalam kebaikan. Kalau dia dapat benda dia suka, dia syukur dia dapat kebaikan. Kalau dia berada dalam ujian benda dia tak suka, dia sabar, dia akan dapat kebaikan. Walaysa zalika illa lil mu'min. Benda itu bukan milik, benda itu hanya khusus untuk orang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala, hikmah Allah letak umat manusia ni dalam ujian adalah supaya apa tuan-tuan? Supaya manusia sentiasa ada hubungan dengan Allah. Bila dapat nikmat ada hubungan dengan Allah, bila dapat ujian ada hubungan dengan Allah. Orang beriman macam tu. Kalau orang beriman ni macam Fir'aun, na'udzubillah. Maksudnya nikmat, semata-mata nikmat. Orang kata kan, kita tak tahulah, tak pernah hidup dengan Fir'aun, tapi kata Fir'aun ni, orang kata tak pernah buang air, tak pernah apa, tak tahulah betul ke tak. Cuma yang kita dengar dulu masa kita dengar ustaz ceramah, sekali dia terkincit masa dia tengok ular Nabi Musa AS. Nak bagi tahu dia ni satu orang yang mana yang mengaku jadi raja. Kalau dia sama dengan hamba-hamba dia Haman, tak layaklah mengaku jadi raja. Jadi mungkin Allah SWT istidraj bagi pada dia, orang kata kelebihan-kelebihan yang mana dia rasa betul lah aku ni Tuhan. Nampak tak tuan-tuan? Dia mengaku jadi Tuhan, Allah bagi something yang mana menyebabkan dia rasa dia Tuhan. Wallahu alam. Jadi kalau orang beriman ni macam orang kafir, tidak diuji, ataupun orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak uji, maka takut mereka lama kelamaan mereka akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW kata, wa mathalul kafir, dan perumpamaan orang kafir itu kamathalil arzah, seperti satu pokok yang mana tegak kukuh, batang dia tegak kukuh, samma' mu'tadilah. Samma' ni kalau kita terjemah macam pekak dah, maksudnya dia ni satu benda yang kukuh, mu'tadilah, tinggi, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Hatta yaqsimahallahu idza sya'. Kadang-kadang pokok yang tinggi ni apa dia tuan-tuan? Datang angin, patah. Imam Bukhari bawa sebab perkataan idza sya', bila Allah Taala kehendaki. Jadi orang kafir ni secara umumnya tuan-tuan, sebab mereka tak ada Tuhan, Allah Taala bagi nikmat kepada mereka, mereka tidak syukuri. Apabila datang ujian pada mereka, bukan mereka tak ada ujian, mereka akan marah Allah. Biasa tengok cerita Hindustan, dia tak boleh kahwin dengan awet dia sebab mak dia tak setuju, dia marah Tuhan dia. Tak dia marah Tuhan dia. Orang kafir. Wa bi qala hadatsana al-Hakam ibn Nafi' qala akhbarana Shu'aib 'an az-Zuhri qala akhbarani Salim ibn Abdullah anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun 'ala al-minbar innama baqa'ukum fima salafa qablakum min al-umam kama baina salati al-'asr ila ghurubi asy-syams wa utiya ahli at-Taurat at-Taurah fa'amilu biha hatta intasafa an-nahar thumma ajazu فأعطوا قيراطا ثم أعطي أهل الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس فأعطيتم قيراطين قال أهل التوراة ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا قال هل ظلمتكم من أجركم من شيء قالوا لا فقال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. Tuan-tuan, kita ni umat yang terakhir, yang datang terkemudian, dan Nabi kita Nabi terkemudian, dan Nabi kita ialah penerus bagi legasi Nabi-Nabi terdahulu, membawa agama yang sama daripada Tuhan yang sama dengan akidah yang sama, cuma syariat itu ada berbeza sedikit sebanyak itu, tak ada masalah. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawasanya beliau mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di atas mimbar berkhutbah. Dia kata, keadaan kamu ni wahai umat aku dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu adalah antara solat asar dan juga waktu maghrib. Kita kata berapa? Solat asar dengan maghrib katalah 2-3 jam lah kita kata. Jadi ahli Taurat, iaitu kaum Nabi Musa AS, diberi Taurat, yang mana beriman dengan Nabi Musa, beramal dengan Nabi Musa. Fa'amilu biha hatta intasafa an-nahar thumma ajazu. Jadi kalau kita ambil hari ini tuan-tuan, hari yang siang ni, Nabi Musa punya kaum daripada waktu pagi, Nabi Muhammad punya kaum maghrib sampai isyak, pendeklah, betul tak? Bukan, asar sampai maghrib pendek. Kalau kaum Nabi Musa ni daripada pagi nak sampai zuhur ni panjanglah tuan-tuan. Jadi mereka diberi Taurat.
mereka beramal dengan Taurat sehinggalah sampai pada waktu zuhur, hatta tasafan nahar, sampai pertengahan siang hari. Thumma ajazu ni mereka jadi letih. Kalau kita tengok dalam sejarah, mereka mula mengubah Taurat, mereka tinggalkan agama. Nampak tak? Yang sebelum-sebelum ni, yang masih lagi beramal dengan Taurat dengan cara yang betul, mereka diberi kiratan. Mereka dapat upah kerana beramal dengan Taurat tu satu kirat. Itu pahala yang banyaklah, dapat satu-satu. Maksud setiap seorang dapat satu. Thumma u'ti ahlul injil fa'amilu bihi hatta salatul asar thumma ajazu. Kemudian selepas berlakunya perubahan agama, Allah Ta'ala hantar Nabi yang lain pula. Hantar Nabi Isa AS bagi kitab Injil, beramal dengan kitab Injil, sehinggalah sampai pada waktu asar. Ada orang yang mana kekal dengan kitab Injil, Allah bagi kepada mereka satu kirat. Orang yang mana jadi kafir tu cerita lain lah tuan-tuan. Kemudian datanglah umat Nabi SAW. Zuhur ke asar pun panjang, tapi sekarang asar ke maghrib waktu dia pendek. Kemudian kamu, wahai umat aku, diberi Al-Quran. Kamu beramal dengan Al-Quran sehinggalah tenggelamnya matahari. Kamu akan dapat pahala 2 kirat. Setiap seorang akan dapat 2 kirat. 2 kali ganda. Kemudian ahli Taurat, dia akan berkata, wahai Tuhan kami, mereka ni paling sikit amalan, tetapi kenapa pahala mereka paling banyak? Maka Allah SWT tanya, adakah aku menzalimi kamu? Aku tidak bagi pahala yang betul kepada kamu? Hal zalamtukum min ajrikum min syai'? Adakah aku menzalimi kamu dalam urusan pahala? Zalim ni jadi apa tuan-tuan? Bila itulah hak kita, kita tak dapat pun jadi zalim. Tapi sekarang Allah nak bagi, itu hak Allah. Allah Ta'ala bagi pada siapa dia suka. Allah janji siapa buat gini akan dapat gini. Allah Ta'ala bagi sebagaimana yang Allah Ta'ala janjikan. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memungkiri janji. Kemudian ahli Taurat, mereka kata, tidak, kamu tidak menzalimi kami. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, maka itulah kelebihanku yang aku bagi kepada siapa yang aku suka. Jadi Imam Bukhari bawa hadis ni sebab perkataan man asya, siapa yang aku kehendaki. Wa bi qala hadatsana Abdullah al-Musnadi qala hadatsana Hisham qala akhbarana Ma'mar an az-Zuhri an Abi Idris an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu annahu qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin faqala ubay'ukum ala an la tusyriku billahi syai'a wa la tasriqu wa la taznu wa la taqtulu auladakum ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو له كفارة وطهور ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. Kita dah isyaratkan hadis ni banyak kali tuan-tuan. Ubadah bin Samit adalah salah seorang nuqaba, naqib yang mana datang daripada Madinah. Bertemu dengan Nabi pada musim haji masa bai'ah Aqabah, kan? Orang kata mesyuarat rahsia Nabi untuk berpindah ke Madinah. Jadi beliau radhiyallahu anhu datang dengan satu kumpulan orang Madinah dan beliau berkata, aku berbai'ah kepada engkau. Nabi SAW bersabda kepada mereka, ubayyukum, aku mengambil bai'ah daripada engkau. Kamu sekalian yang datang ni kena berbai'ah kepada aku di atas dasar apa? Kalian tidak akan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan segala sesuatu. Yang ni kalau syirik Allah tak ampun, kecuali dia kembali kepada Islam balik, jadi mukmin balik. Jangan sekali-kali kalian mencuri, jangan sekali-kali kalian berzina, jangan sekali-kali kalian membunuh anak-anak kalian. Kerana apa? Kerana takutkan kemiskinan. Jangan sekali-kali kalian melakukan fitnah ataupun fitnah lah. Jangan sekali-kali kalian melakukan fitnah yang direka-reka, yang mana dia akan menyebabkan berlaku masalah dalam masyarakat. Tuduh isteri orang berzina dan seumpama menyebabkan kacau bilau masyarakat. Itu contoh dia tuan-tuan. Dan jangan sekali-kali engkau memaksiati aku dalam perkara yang ma'ruf. Sebab Nabi SAW tidak akan cakap kecuali benda yang ma'ruf, tidak akan buat
kecuali benda yang ma'ruf, tidak akan perintahkan kecuali benda yang ma'ruf, sebab dia adalah wahyu daripada Allah. Dan sesiapa yang mana menunaikan hak bai'ah ini, iaitu dia tidak khianati bai'ah ini, maka pahalanya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Cumanya sesiapa yang mana melakukan salah satu ataupun lebih daripada dosa-dosa yang disebutkan tadi, kecuali syirik, macam berzina, minum arak dan seumpamanya itu, maka kalau dia telah dihukum di dunia, kena hukum had. Macam kalau dia berzina, kena sebat. Ataupun kalau dia ni kena bunuh sebab berzina. Ataupun kalau dia mencuri, dia kena potong tangan. Maka hukuman di atas dunia itu adalah kafarah bagi dia. Adalah kafarah bagi dia. Dan penyucian bagi dosa dia. Dan sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala tutup dosa dia, Allah Ta'ala tidak zahirkan sampai tidak didirikan hukuman ke atas diri dia, maka urusan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin, Allah Ta'ala azab. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ingin, Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ingin azab, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan. Nampak tak tuan-tuan? Kalau Allah Ta'ala azab atas sifat adilnya Allah, kalau Allah Ta'ala ampunkan atas sifat pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, dalam riwayat lain, kalaulah seseorang itu Allah Ta'ala tutup aibnya di dunia, insya-Allah Allah SWT akan tutup aibnya di akhirat, insya-Allah. Wa bi qala hadatsana Mu'alla ibn Asad qala hadatsana Wahib an Ayyub an Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyallah Sulaiman alaihi salam kana lahu 60 imra'atan faqala la atufanna al-lailata 'ala nisa'i faltahmilna kullu imra'atin wal talidna farisan yuqatilu fi sabilillah fatafa 'ala nisa'i fama waladat minhunna illa imra'ah waladat shiqqa gulamin qala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam law kana Sulaiman istathna la hamalat kullu imra'atin minhunna fawaladat farisan yuqatilu fi sabilillah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi Allah Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam, dia ni ada 60 orang isteri ataupun 60 orang wanita yang boleh dia gauli. Mungkin dalam setengah riwayat lain dia tak sebut 60 kot. Ada perbezaan riwayat. Wallahu alam. Yang penting ada isteri yang ramai lah. Kemudian ataupun ada wanita yang ramai yang boleh dia gauli. Dia kata apa? Pada malam ini pasti aku akan menggauli ke semua isteri aku. Dan setiap seorang daripada mereka akan melahirkan anak yang mana boleh menunggang kuda berjihad di jalan Allah. Dia tak sebut apa, tak sebut insya-Allah. Maka dia telah menggauli keseluruhan isterinya, turn by turn, sampai habis seluruh isterinya pada malam tersebut. Kekuatan kelelakian yang Allah bagi kepada beliau, baginda alaihi salam. Maka tak ada satu orang pun yang melahirkan anak kecuali seorang je daripada isteri yang ramai itu, seorang je lahirkan anak, itu pun anak yang tidak sempurna. Nampak tak tuan-tuan? Kemudian Nabi SAW bersabda, kalaulah Nabi Sulaiman AS istathna, iaitu dia sebut insya-Allah, nescaya setiap seorang daripada isteri baginda akan melahirkan anak, dan setiap seorang anak itu akan menjadi penunggang kuda yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Nampak tak tuan-tuan? Itu istathna tu dengan maksud dia kata insya-Allah. Ni antara hadis yang adalah geng-geng yang nak kritik Sahih Bukhari. Dia ni antara hadis yang selalu dikritik juga. Itu tuan-tuan kena baca di tempat lain lah. Kita yakin bahawasanya hadis ini adalah benar. Wa bi qala hadatsana Muhammad qala hadatsana Abdul Wahhab Al-Thaqafi qala hadatsana Khalid Al-Hadza an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Arabiyyin ya'uduhu faqala ba'sa 'alayka tahurun insyaallah. Qala al-Arabi tahur bal humma tafuru ala shaykhin kabir tuziruhu al-qubur. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa na'am idzan.
Tak. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menziarahi satu orang lelaki A'rabi. A'rabi maknanya badui lah, yang jenis kasar, macam tak ada tamadun. Nabi sahabi radhiyallahu anhu. Satu orang sahabat. Tapi tiba dia punya karakteristik dia tu satu orang badui, tuan-tuan. Nabi menziarahi dia sebab dia sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ataupun mengucapkan kepada dia, la ba'sa alaik, tak ada masalah insya-Allah, basit. Benda ni simple lah, tak ada masalah insya-Allah, lepas ni sihat balik. Lebih kurang gitulah terjemah kita kan. Tahur insya-Allah. Allah SWT akan jadikan sakit ini sebagai penghapus dosa. Tahur insya-Allah. Insya-Allah jika Allah kehendaki ini ialah penghapus dosa. Dan lepas ni kamu akan sihat balik insya-Allah. Sikit je, tak ada masalah. Kemudian Arab itu dia sakit kot. Ada manusia ni macam-macam, tuan-tuan. Sayyidina Ali pun boleh jawab pada Nabi, kan? Bila Nabi ketuk tadi tu, Aisyah pun boleh bergaduh dengan Nabi. Cemburu pada Khadijah radhiyallahu anha, dah mati pun. Tapi dia punya cemburu, nampak macam mana, tuan-tuan? Walaupun ada orang tulis Nabi tak dapat selesaikan kes cemburu. Hati manusia kot. Nampak macam mana? Nabi SAW kata, la ba'sa alaik, insya-Allah tak ada masalah ni, insya-Allah penghapus dosa ni. Maka lelaki tersebut kata apa? Tahur, penghapus dosa. Dia kata, bal humma tafuru ala syaikhin kabir. Demam panas ni, sakit yang teramat ni. Macam api yang panas datang menggelegak, berwak-wak kepada satu orang syekh yang dah tua, satu orang lelaki tua. Tuziruhul kubur, yang mana demam panas ni, sakit ni akan bawa dia pergi ke kubur. Nabi SAW doa, ucap yang baik-baik supaya dia sihat. Dah Nabi SAW kata apa? Fana'am idzan. Dah kamu nak macam tu, iyalah tu. Sakit, demam, matilah. Gitu, nampak tak, tuan-tuan? Kadang-kadang kena jawab ke? Ada orang ni dia kita baik-baik saja, dia macam. Tapi baguslah kalau kita jadi yang baik. Nabi pun baik, tuan-tuan. Memang Nabi baik. Tapi ada satu ketika kadang-kadang dia kena jawab macam tu baru sedar. Hikmah tu di situ ialah tak apalah, matilah kalau gitu. وابي قال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا هشيم عن حسين عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه حين ناموا عن الصلاه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قبض ارواحكم حين شاء وردها حين شاء فقضوا حوائجهم وتوضؤوا الى ان طلعت الشمس وابيضت فقام فصلى. Abi Qatadah meriwayatkan bahawasanya ada satu ketika Nabi dengan para sahabat terlepas solat subuh. Semua tidur. Nampak tak? Kemudian bila bangun, Nabi SAW kata sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memegang roh-roh kamu. Maksudnya terus tidur, kan roh kan kita kata bila kita tidur roh keluar, betul tak? Kalau tak balik-balik mati. Jadi sekarang roh ni keluar berjalan lama sikit lah. Allah yang pegang roh tersebut. Innallaha qabada arwahakum hina sya. Ketika mana Allah Ta'ala kehendaki, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang pegang roh-roh kamu. Jadi tak bangun-bangun. Waraddaha hina sya. Kemudian bila Allah Ta'ala nak bangunkan, Allah Ta'ala hantar balik. Sebab tu ustaz kita kata, bila benda tu dah berlaku di luar kuasa kita, macam bab tidur terutamanya. Kadang-kadang kita penat sangat, tuan-tuan, drive kan, berhenti dekat hotel ataupun sampai kat rumah, kita drive. Yang driver tu confirm lah letih. Anak-anak dengan bini letih kat mana kita tak tahu, tapi semua bila bangun waktu solat dah habis. Ada orang yang jenis buat kalau bangun apa tak bangun sembahyang, dia nak salah kau orang kenapa tak kunci jam lah apa semua. Ada je orang macam tu. Tapi Nabi jawab simple je, tuan-tuan. Nabi, sebab ada je orang yang bising dalam hadis ni, tak silap saya Umar radhiyallahu anhu. Bilal dia kata dia nak jaga untuk dia kejut, tetapi dengan Bilal melingkup malam tu. Jadi tuan-tuan, bila tersedar, bila ada dalam riwayat tu dia kata bila panasnya matahari kena muka mereka, jadi ada yang sesedar dan ada yang sedar orang macam Umar. Jadi dia bising ni, kita terlepas solat apa semua ni. Jadi Nabi SAW satu yang gentle, tuan-tuan. Dia kata sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dia pegang roh siapa dia kehendaki dan dia kembalikan roh
Bila masa yang dia nak, dia pegang bila masa dia nak, dia kembalikan bila masa dia nak. Maka selepas semua bangun, mereka tunaikan hajat mereka, mereka berwuduk sehinggalah naik matahari, dan matahari itu tuan-tuan dah jadi putih, terang benderang dah. Maka Nabi SAW bangun dan salat. Mereka salat berjemaah lah, tak ada masalah. Tuan-tuan faham tak ni? Wa bi qala hadatsana Yahya bin Qaza'ah qala hadatsana Ibrahim an Ibn Shihab an Abi Salamah wal A'raj wa qala wa hadatsana Ismail qala hadatsani akhi an Sulaiman an Muhammad ibn Abi Atiq an Ibn Shihab an Abi Salamah ibn Abd Arrahman wa Sa'id ibn al-Musayyib anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala istabba rajulun minal muslimin wa rajulun minal yahudi wa qala al-muslim والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. Tuan-tuan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa satu orang lelaki daripada kalangan orang Islam dan satu orang lelaki daripada orang Yahudi istabba. Istabba ni apa tuan? Saling bergaduh sampai tahap caci-caci. Sebab apa? Yang Muslim nak kata Nabi Muhammad SAW lebih mulia, lebih afdal. Yang si Yahudi nak kata Nabi Musa AS lebih mulia, lebih afdal. Maka orang Islam terkata, dan demi zat, demi Tuhan yang mana telah memilih Muhammad ke atas seluruh alam. Dan dia bersumpahlah, cuma di sini tak bagi tahu apa yang dia sumpahkan. Wallazi istafa Muhammadan 'alal 'alamin. Dan demi zat yang mana telah memilih Nabi Muhammad ke atas seluruh alam. Tapi apa yang dia sumpahkan tu tak sebut dalam hadis ni lah. Yahudi tu jawab balik, dan demi zat yang mana telah memilih Nabi Musa ke atas seluruh alam. Si Muslim tadi, sahabat tadi radhiyallahu anhu, dia angkat tangan dia dan dia pang bagi sekali. Kita ini nasib baik bergaduh dalam Facebook ya tuan-tuan. Asy'ari, dak Salafi, Hambali. Tu yang ada orang cakap kalau jumpa depan-depan ni pun tumpuk lama dah ni. Sebab masing-masing panas. Jadi dulu tak ada Facebook, tak ada laptop, tak ada WhatsApp. Dia duduk bergaduh depan-depan, pang sekali bagi. Farafa'al muslimu yadahu 'inda dhalika falatamal yahudi. Dia tampar Yahudi tersebut. Yahudi tu pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi pemimpin. Walaupun dia tak beriman dengan Nabi, tapi dia pemimpin ya. Fa akhbarahu billadhi kana min amrihi wa amril muslim. Dan dia bagi tahu kepada Nabi apa yang berlaku antara dia dengan orang Islam tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang Islam tadi, jangan sekali-kali kamu melebihkan aku ke atas Musa. Dengan cara, maksud para ulama kata ada Nabi cakap sebab tawaduk. Memang Nabi tahu dia adalah sayyid walad Adam, ialah tuan bagi seluruh anak Adam. Pada hari kiamat sendiri pun Nabi bagi tahu dalam hadis-hadis yang lain, semua Nabi tak mampu nak buat apa, kecuali Nabi Muhammad SAW sanggup pergi jumpa Allah untuk mulakan hisab. Betul tak? Nabi tahu. Jadi ada yang kata maksud Nabi jangan kamu lebihkan aku ni sebab Nabi SAW tawaduk. Ada juga yang kata jangan kamu lebihkan aku ke atas Nabi Musa sampai tahap kamu meleceh-lecehkan Nabi Musa. Nak lebihkan aku tak ada masalah, memang itu kedudukan yang Allah bagi pada aku, tetapi janganlah sampai nampak meleceh-lecehkan Nabi Musa AS. So Nabi kata sesungguhnya manusia akan pengsan pada hari kiamat, dan akulah orang yang pertama akan sedar daripada pengsan tersebut. Tapi bila aku sedar, aku tengok Nabi Musa AS ni, dia telah dia sedar dan dia sedang pegang kaki arash. Maka Nabi kata, aku tak tahu adakah dia ni termasuk orang yang mana pengsan juga, cuma dia bangun sebelum daripada aku, ataupun dia ni orang yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kecualikan daripada pengsan tersebut. Sebab kan dia dah pengsan sekali dulu. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Bila Nabi Musa AS minta untuk tengok Allah tu kan, Allah tajalli, Nabi Musa AS pengsan dah sekali. Nampak tak?
وبه قال حدثنا إسحاق بن أبي عيسى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. Nabi SAW bersabda, Madinah ni akan didatangi oleh Dajjal. Cuma bila Dajjal nak masuk Madinah, Dajjal mendapati malaikat-malaikat menjaga angkab pintu-pintu masuk Madinah. Maka Dajjal tidak akan sekali-kali dapat masuk Madinah dan Ta'un tidak akan sekali-kali dapat masuk Madinah, insya-Allah. So, ini antara kan Covid 2 tahun lepas, 3 tahun lepas. So, antara hadis yang diperselisih, orang kata ni macam mana ni Covid masuk Madinah. Jadi ada beberapa jawapan. Yang pertama, jawapannya Covid itu bukan ta'un, walaupun yang membawa kepada kematian yang banyak. Betul tak? Sebab ta'un ni penyakit yang lain. Ataupun jawapan yang kedua, berdasarkan riwayat ini, insya-Allah, kalau Allah Ta'ala kehendaki dia masuk. Nampak tak? Wabi qala hadatsana Abu Yaman qala akhbarana Shu'aib an Az-Zuhri qala hadatsana Abu Salamah ibn Abdurrahman anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli nabiyyin da'watun fa uridu insyaallah an akhtabi da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap nabi diberi satu doa yang special. Sekiranya kalau mereka guna doa itu, Allah Taala akan kabulkan doa mereka. Dan aku ingin, insya-Allah, jika Allah berkehendak, aku ingin untuk simpan dulu doa aku ini, dan aku akan gunakan pada hari kiamat sebagai satu syafaat untuk umat aku pada hari kiamat. Jadi sini ada perkataan insya-Allah, jika Allah kehendaki. Wa bi qala hadatsana Yasaratu bin Safwan ibn Jamil al-Lakhmi qala hadatsana Ibrahim bin Sa'ad an Az-Zuhri Muhammad. Az-Zuhri di sini ialah Muhammad, iaitu Muhammad ibn Muslim ibn Shihab. As-Sa'id ibn Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ana na'imun ra'aituni ala qalibin fanaza'tu ma syaa Allah an anzi' ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم أخذها عمر فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية حتى ضرب الناس حوله بعطن. Jadi tuan-tuan, baginda Nabi SAW bersabda, dia kata ketika mana aku sedang tidur, aku tengok dalam mimpi aku berada di dekat dengan kawasan satu telaga. Maka aku telah ambil air daripada telaga itu dengan kadar yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Maksudnya ada kadar yang Allah kehendaki, aku ambil daripada telaga tersebut, iaitu air daripada telaga tersebut. Kemudian selepas itu Ibnu Abi Quhafah, iaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia pula ambil air dalam telaga tersebut. Cuma dia kata ambil dengan satu timba ataupun dua timba. Dan dahlah satu timba, dua timba, dan lemah, bukanlah lemah, maksudnya apa dia panggil, yang diambil tu agak lemah. Mungkin kita kata air tak berapa banyak dalam timba tersebut. Dahlah satu timba, dua timba, tapi air tak berapa banyak. Dan semoga Allah SWT mengampuni Abu Bakar. Kemudian Umar radhiyallahu anhu, dia ambil air daripada telaga tersebut. Di sini Nabi SAW kata fastahalat gharban. Apa maksud dia fastahalat gharban? Dia kata timba Sayyidina Umar tu membesar ke? Takkan timba tu jadi besar. Tapi dalam mimpi semua benda boleh kan tuan-tuan? Luar mimpi pun boleh. Lalu timba itu berubah menjadi timba yang besar. Fastahalat, timba yang biasa, dalu yang biasa itu menjadi bertukar menjadi gharban, iaitu lebih besar lagi. Kemudian Nabi SAW kata, aku tidak tengok satu orang yang begitu cerdik, begitu cerdas dalam kalangan manusia sebagai Umar radhiyallahu anhu. Tindakan beliau, taktik-taktik beliau memang sangat cerdik, sangat cergas.
Sehinggalah manusia berbondong-bondong datang kepadanya. Jadi kata para ulama, mimpi Nabi SAW ni cerita tentang apa kata fasa-fasa kehidupan Nabi dan juga para sahabat yang menjadi khalifah selepas Nabi SAW. Nabi SAW memanglah dia ni ialah manba'ul barakah. Maksudnya Allah Ta'ala jadikan sumber keberkatan, mukjizat yang memudahkan umat manusia banyak tuan-tuan. Itu memang kita tak perlu sembang panjang lah, ma'ruf. Kemudian zaman Abu Bakar ni untuk satu tempoh yang pendek kan, dalam 2 tahun itu berlaku peperangan dan seumpamanya. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu tak dapat buat banyak sebagai satu orang pemimpin. Kemudian datanglah zaman Umar. Zaman Umar berlaku futuhat, harta benda masuk ke dalam Baitul Mal dan seumpamanya. Manusia hidup dalam keadaan tenang, selesa, sehinggalah beliau dibunuh dan datangnya khilafah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu jami'ah. Jadi sini hadis ni Imam Bukhari rahmatullahi alaihi bawa sebab perkataan fanaza'tu masyaallah an anza', iaitu aku keluarkan air daripada telaga tersebut dengan kadar amount yang Allah SWT kehendaki, iaitu isbatkan sifat masyiah berkehendak pada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi qala hadatsana Muhammad ibn al-Ala qala hadatsana Abu Usama an Burayd an Abi Burdah an Abi Musa radhiyallahu anhu annahu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza atahu as-sa'ilu wa rubbama qala ja'ahu as-sa'il aw sahibul hajati aw qala sahibul hajati qala ishfa'u faltu'jaru wa yaqdi Allahu ala lisani rasulih ma syaa. Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada orang datang minta sesuatu daripada baginda dan Nabi SAW tidak mempunyai sesuatu untuk diberikan kepada lelaki tersebut, peminta tersebut, maka Nabi kata tunaikanlah hajat dia, tunaikanlah hajat dia bagi pihak aku, insya-Allah kamu akan diberikan pahala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membuat keputusan di atas lisan nabinya sebagaimana yang dia kehendaki, iaitu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan wahyu, hukum hakam dan seumpamanya melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tuan-tuan, sikit aja saya nak habis. Oh, panjanglah pula bab ni, ada banyak hadis kita habis. Tiga hadis. Boleh sabar sikit. Wa bi qala hadatsana Yahya qala hadatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Hammam annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yarwi 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yaqul ahadukum Allahumma ighfir li in syi'ta irhamni in syi'ta urzuqni in syi'ta wal ya'zim mas'alatah innahu yaf'alu ma yasha' la mukrihalah. Nabi SAW berkata, janganlah sesekali seseorang di kalangan kamu, dia bila berdoa dia kata, ya Allah ampunkanlah aku jika engkau kehendaki, rahmatilah aku jika engkau kehendaki, berilah rezeki kepada aku jika engkau kehendaki. Bahkan apa yang perlu dibuat hendaklah dia minta dengan bersungguh-sungguh, kerana Allah SWT dia buat apa yang dia kehendaki dan tidak ada satu benda pun, tidak ada sesuatu pun yang boleh memaksa Allah SWT, yang mengalahkan Allah SWT. Jadi kalau kita minta benda yang besar-besar, tinggi-tinggi pun Allah maha mampu untuk buat, untuk bagi tunaikan pada kita. Nampak tak tuan-tuan? Wa bi qala hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Abu Hafs Amr qala hadatsana Al-Auza'i qala hadatsani Ibn Shihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu tamara huwa wal Hurr bin Qais bin Hisn al-Fazari fi sahib Musa huwa Khadir فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري فدعاه ابن عباس رضي الله عنهما فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى عليه السلام الذي سأل السبيل إلى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه قال نعم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين موسى في ملأ بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك فقال موسى عليه السلام لا فأوحي إلى موسى بلى عبدنا خضر
فسأل موسى السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى عليه السلام أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال موسى ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا فوجد خضرا فكان من شأنهما ما قص الله. Mana موضع الترجمة dia? Tuan-tuan, ni cerita tentang Nabi Musa dan Khadir alaihissalam. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dia kata dia berselisih pendapat dengan Al-Hur ibn Qais ibn Hasan al-Fazali berkaitan dengan lelaki yang ditemui oleh Nabi Musa, sebagaimana dalam surah Kahfi yang tuan-tuan duk baca tu, adakah dia Khidir alaihissalam? Betul tak? Kemudian berjumpa dengan Ubay bin Ka'ab, dan Ubay bin Ka'ab dia kata memang aku ada dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya lelaki tersebut adalah Khidir. Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian di hujung-hujung tu dibacakan ayat daripada Al-Quran sebagaimana dalam surah Kahfi yang kita tahu. Cumanya dalam ni tak sebut penuh lah ayat. Cumanya dalam ayat Al-Quran dalam surah Kahfi tu dia kata Nabi Musa AS kata satajiduni insyaallahu sabira. Wahai Khidir, aku nak ikut engkau dan insya-Allah kau akan dapati aku ni sabar. Insya-Allah. Jadi perkataan insya-Allah tu ada dalam ayat tu. Sebab tu Imam Bukhari rahmatullahi alaih dia bawa hadis ni di bawah tajuk berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يريد المحصن. Nabi SAW bersabda, insya-Allah esok kita akan berhenti di satu tempat nama dia Khaif Bani Kinanah. Di tempat itu tempat orang-orang kafir mereka saling bersumpah setia untuk melakukan sesuatu, iaitu untuk berada di atas kekufuran. Nama tempat itu ialah Muhassab. Imam Bukhari rahmatullahi alaih dia bawa hadis ini kerana ada perkataan insya-Allah jika Allah SWT kehendaki. Hadis yang terakhir untuk bab ini, wa bi qala hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Ibn Uyainah an Amr an Abi al-Abbas an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu qala hasara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahla at-Taif falam yaftahha faqala inna qafilun insyaallah faqala al-muslimun naqful wa lam naftah qala faghdu 'ala al-qital faghadaw fa asabatuhum jirahat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna qafiluna ghadan insyaallah faka'anna dhalika a'jabahum fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW telah pergi ke Taif dan Nabi SAW telah kepung orang-orang Taif. Cumanya orang Taif ni tuan-tuan, tempat dia, jadi dia adalah fortress dia adalah tempat-tempat yang mana dia boleh letak tentera-tentera dia untuk memanah, untuk lempar lembing dan seumpamanya. Jadi Nabi telah hasar, telah kepung Taif untuk satu tempoh, tapi tak berjaya juga untuk tawan Taif, tak boleh nak masuk pun. Maka Nabi SAW kata esok kita nak balik insya-Allah. Nabi kata esok kita nak balik insya-Allah. Tapi ada sebahagian orang Islam yang semangat-semangat ni tetap akan ada tuan-tuan. Dia kata apa? Ya Rasulullah, kita nak balik ke? Tapi kita tak dapat buka lagi kota Taif ni. Nampak tak? Sebab kemenangan Fatah Mekah dalam peperangan Hunain dan semua. Jadi Taif ni kita tak dapat nak ni lagi. Takkan kita nak balik dah. Maka Nabi SAW kata, kalau begitu tak ada masalah, esok pergi berperang lah. Jadi tuan-tuan, pada esok harinya mereka mula pergi untuk berperang. Maksudnya nak cuba juga untuk buka kota Taif tu. Jadi mereka telah mengalami luka-luka.
Sebab apa? Kita nak pergi perang di kota. Tuan-tuan tengok cerita Cina, tuan-tuan tahulah bagaimana fortress dia buat. Orang boleh panah, orang boleh lempar dengan tombak dan seumpamanya. Jadi para sahabat luka-luka. Kemudian Nabi SAW bersabda, esok insya-Allah kita akan balik. Perkataan insya-Allah tu. Kemudian kata-kata Nabi ini menyebabkan mereka jadi suka. Nampak tak? Maka Nabi SAW senyum dan Nabi SAW tak kata apa. Manusia tu biasalah, selagi dia tak rasa, dia tak akan sedar. Nampak tak? Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah tuan-tuan, kita berhenti pada bab yang ke-32, kita sambung petang nanti insya-Allah. Kita tengok sekadar yang kita mampu, semoga Allah mudahkan. Paling kurang kita akan baca sampai habis. Bila sampai waktu kecemasan tu, kita akan baca sampai habis. Walaupun kita tak syarah. Wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.